Adnan. Najmi. Halo Najmi. Hello Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Najmi, silakan. Soalan. Okey Tok. Okey. Kenapa tengok bila kelulusan Dr. Najib ni, bila yang macam case review ni, walaupun ada seorang hakim tu memang berpihak kepada Dr. Najib, kita tengok macam, sebab saya tahu dalam UMNO ni dia banyak yang cara-cara undang-undang kan. Ya. Ramai yang lawyer. Tapi saya tengok baru seorang je yang buat macam report untuk buat tribunal. Itu Datuk Zamir Ibrahim dengan rakan-rakan dia lah, yang untuk Johari, Atalikas. Yang lain-lain yang macam ketua wanita ke, ketua puteri ke, ketua pemuda pun tengok macam lemah sangat lah tu. Macam dia orang tak nak backup. Itu masalah. Boleh lah Datuk terang? Dia macam ni lah, Najmi You perasan tak, saya pun dah lama tak buat report polis ni. Betul. Perasan You rasa-rasa pasal apa ni? Tak tahu lah. Tak tahu. Dia macam gini lah Polis boleh siasat Polis boleh siasat, SPRM boleh siasat, kan? Tapi saya nak beritahu, dah berapa banyak dah SPRM siasat, tetapi bila sampai kat Jabatan Peguam Negara, tidak ada pendakwaan dilakukan. Dia macam sangkut kat situ lah. Jadi kalau you jadi orang macam saya, you nak bazir masa lagi tak Dia macam ni tu. So kita sekarang ni masing-masing ada cara masing-masing lah. Saya pun sebenarnya saya menyokong penuh NGO yang nak buat report ke atas Ketua Hakim Negara, kan? Tapi bagi saya sekarang ni, buatlah report banyak mana sekalipun, saya rasa tak load tak load. Selagi Ketua Hakim Negara tu tidak ditukar, selagi Peguam Negara tidak ditukar, saya rasa puak-puak yang geng-geng Mahathir ni dan geng undang-undang. Ini realiti setengah orang boleh dikaburkan dengan tindakan pendakwaan ke atas Muhyiddin. Bila AG dakwa Muhyiddin je, orang nampak seolah-olah macam AG ni dah mula nak berjalan dengan betul. Tapi saya nak beritahu, ada banyak lagi jerung-jerung yang masih belum lagi didakwa. Hamzah Zainuddin masih kebal, Mahathir masih kebal. Ramai lagi orang lain yang kita tahu ada kes tapi masih kebal. Betul tak Mi? Betul. Saya setuju. Dia macam ni, sebab saya tengok majoriti rakyat Malaysia orang masih percaya Datuk Najib tu bersalah, kan? Saya nak kata majoriti rakyat Malaysia masih percaya Datuk Najib salah ni, saya tak anggap ianya pandangan majoriti lah. Saya rasa ada jumlah yang agak significant amount dia percaya bahawa siapa juga yang dihadapkan ke muka pengadilan, bila diputuskan oleh mahkamah, maka dia bersalah. Tetapi saya antara orang yang, bagi saya lah saya tengok perjalanan mahkamah tu. Kalau hakim contohnya bila dalam kes nak memilih hakim dah dipilih secara komputer, iaitu Hakim Sufian Razak, komputer yang pilih. Tiba-tiba SPRM mendedahkan bahawa selepas Hakim Sufian Razak tu dipilih, ada pihak yang buat apa dipanggil sebagai judges shopping tau.
Dia orang pergi shopping, dia pergi cari judges secara rahsia. Nak cari orang tu tawar suruh dia jadi hakim. Dan sebelum Hakim Nazlan terima ni, 3 orang hakim tolak. Penawaran tu dibuat secara rahsia, penolakan tu pun ditolak secara rahsia. Ini salah dari segi undang-undang, Najmi. Jadi setengah orang dia percaya kalau dah bawa pergi mahkamah, kalau dah diadili, apa juga yang mahkamah putuskan itu adalah benda yang betul. Tidak ada yang tak betul selain yang betul belaka. Tapi ada orang juga tak bodoh ni. Ada orang juga tahu bahawa hakim-hakim ini boleh diatur. Seperti mana zaman dulu, zaman Mahathir, ianya didedahkan oleh VK Lingam. Ada orang juga tahu bahawa berlakunya penawan terpilih. Ini bukan orang tahu. Ini adalah dakwaan Tommy Thomas sendiri dan sudah disiasat buku dia oleh panel petugas khas dan disahkan betul. Jadi, orang yang ada otak, orang yang boleh berfikir dengan waras, dia tahu bahawa Datuk Najib dianiaya. Dia tahu bahawa Datuk Zahid dianiaya. Jadi, orang macam kami ni, kita tak boleh terima benda yang tak adil ni. Itu beza antara kita dengan setengah-setengah orang. Ambil contoh lah macam Bar Council punya kenyataan hari ni. Betul lah Bar Council cakap, kalau satu orang hakim buat keputusan yang berbeza, tak bererti dia betul. Dan yang 4 orang yang buat keputusan tu berbeza daripada seorang hakim tu, maka 4 orang tu salah. Memanglah tidak. Kalau ikut undang-undang Malaysia ni, kalau ada 5 orang hakim, 3 tu tetap menang berbanding dengan 2. Itu memang apa ni, prosedur perundangan biasa. Majoriti akan menjadi keputusan. Sama ada kalau majoriti tu menolak keputusan Mahkamah Rayuan, maka Datuk Najib akan menang. Tapi sekarang ni majoriti 4 orang dia telah bersetuju dengan keputusan Mahkamah Persekutuan, maka Datuk Najib kalah. Itu keputusan undang-undang Tetapi orang yang boleh menggunakan akal fikiran yang waras, kita pun boleh fikir, takkanlah hakim yang masih lagi dilantik oleh Tengku Maimun, yang masih lagi bekerja di bawah kepimpinan Tengku Maimun, nak berani buat satu keputusan yang bercanggah dengan ketua dia sendiri. Faham tak ni? Faham. Jadi sebenarnya semua orang boleh bagi pandangan, semua orang boleh bagi idea. Siapa yang nak Datuk Najib duduk dalam penjara, dia boleh bagi pelbagai alasan, pelbagai reason, pelbagai fakta untuk menyokong. Siapa yang nak Datuk Najib dibebaskan, sama juga. Dia juga boleh bagi pelbagai alasan, pelbagai fakta untuk menunjukkan Datuk Najib tidak memperolehi keadilan. Jadi akhirnya dia bergantung kepada penilaian masing-masing. Cuma bagi kami yang mengikuti kes Datuk Najib, mengikuti kes Datuk Seri Zahid secara dekat, kita tahu penglibatan Hakim Nazlan daripada awal lagi penubuhan SRC itu pun. Dia sebagai company secretary, dia sebagai head of legal and corporate affairs Maybank, dia sebagai general counsel Maybank. Dia terlibat. Tetapi dalam dia punya judgement, dia menipu. Dia kata Datuk Najib bersalah kerana niat dia tubuhkan SRC itu pun tak betul. Padahal dia sebahagian daripada tim yang telah menubuhkan SRC. Maybank dibayar RM800,000 lagi oleh 1MDB di atas khidmat dia dalam proses penubuhan SRC. Jadi macam mana kita nak terima hakim macam ni
SPRM pun dah kata dia dah langgar Kod Tata Etika Hakim 2009 di bawah Seksyen 8 dalam kurungan 1A kerana gagal untuk mengisytihar dia punya conflict of interest ataupun konflik kepentingan. Dan sudah pun langgar Akta Suruhanjaya Pencegahan ni, sudah pun melanggar Kanun Kesiksaan Seksyen 220 kerana menghukum tidak mengikut undang-undang, tidak mengikut perlembagaan negara. Okey, Mi? Okey, Datuk, macam Datuk. Ya. Ini kita tengok macam ni kan. Kita takut dia akan macam dia bagi kesan masuk PRN. Takut dia sokongan daripada ahli UMNO lah. Ahli UMNO yang memang nak Datuk Najib. You kata kalau Datuk Najib tak dibebaskan, ianya akan memberi kesan. Betul. Betul. Takut ada beri kesan lah. Saya dah 2 malam saya beritahu kalau Datuk Najib tidak dibebaskan sebelum PRN ini, kebaran kalian untuk kita kalah 5 buah negeri daripada 6 itu ada. Kebaran kalian untuk kita kalah 5 daripada 6 buah negeri sangat cerah. Sangat cerah. Ada, saya dah tengok Datuk live dalam 2 malam lepas. Betul. Pasal sebelum tu saya nampak benda ni tak serius kan? Tetapi semakin hari semakin kuat gelombang ni kan? Sebab orang dah tak boleh terima lagi dah. Dulu zaman Mahathir, pemimpin kita ni dianiaya. Zaman Muhyiddin, pemimpin kita ni terus dianiaya. Zaman Ismail Sabri, last kali pemimpin kita ni masuk dalam. Hari ni UMNO sebahagian daripada kerajaan. Memang betul lah. Kerajaan hari ni tidak mahu dilihat sama macam Mahathir, sama macam apa yang Mahathir buat, dapat kuasa terus tukar AG, tukar CG. Memang betul di kalangan atas pagar kita untung kerana atas pagar nampak bahawa kita tak salah guna kuasa. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak salah guna kuasa. Tetapi fixed deposit kita, penyokong-penyokong tegar UMNO, penyokong-penyokong tegar Datuk Seri Najib, mereka beranggapan seolah-olah macam Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Zahid ini tidak membantu. Ini lagi bahaya. Dan ini boleh menyebabkan bukan setakat Datuk Zahid jatuh, UMNO boleh hilang sokongan orang Melayu. Dan akhir sekali kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun boleh tumbang. Ini realiti dia. Apa yang Nazmi cakap tu betul. Saya tak kata tak betul. Dan inilah mesej yang kita cuba nak sampaikan kepada kerajaan hari ini, supaya kerajaan ni setidak-tidaknya simpatilah dengan nasib yang menerima, yang ditimpa oleh kepimpinan UMNO hari ini. Ditelan mati mak, di luar mati bapa. Kita buat macam-macam nak bantu Datuk Najib ni, tapi banyak benda yang kita tak boleh nak cerita kat umum. Tetapi rakyat tak mahu tahu apa yang kita nak bantu bosku. Rakyat nak tengok result. Bosku keluar tak sebelum hari raya? Nak keluar sebelum hari raya, nampak gayanya memang dah kabul. Sebab apa? Tarikh terdekat untuk Majlis Pengampunan Diraja ni bersidang ataupun Lembaga Pengampunan Diraja bersidang ialah pada hari raya yang ke-7. Maknanya hari raya pertama ni memang sedih lah kerana Datuk Najib terpaksa beraya. Maknanya 7 hari pertama hari raya ni, orang balik kampung, orang akan cerita tentang penganiayaan yang dilalui oleh Datuk Najib. Padahal yang menganiaya dia Mahathir, yang menganiaya dia Muhyiddin dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Tetapi yang kena tanggung ialah kerajaan hari ini. Bila dah masuk dalam ni, nak keluar sekelip mata macam tu tak boleh, kena ikut prosedur. Nak keluar
Nak keluar cara mudah saya nampak ialah sekiranya Nazlan didakwa. Tapi kalau Peguam Negara tak nak dakwa Nazlan, boleh tak keluar? Tak boleh. Masih boleh keluar kalau betul. Kalau ada pendakwaan ke atas Nazlan, hari ni dia dakwa je. Bila-bila masa saja Datuk Najib perlu dibicarakan semula di hadapan seorang hakim yang tidak ada konflik kepentingan, maka dia boleh diikat jamin balik. Dia akan start balik di Mahkamah Tinggi. Segala keputusan di Mahkamah Tinggi di bawah Hakim Nazlan dikira tidak sah, null and void. Tak lah. Maka keputusan Mahkamah Rayuan baik, Mahkamah Persekutuan baik, semua tak terpakai lagi. Ataupun sekiranya kerajaan hari ini meneliti balik pelantikan Ketua Hakim Negara tidak mengikut undang-undang negara. Pelantikan Ketua Hakim Negara dibuat bukan melalui cadangan daripada Judicial Appointment Commission, tetapi di atas cadangan Tommy Thomas. Sepatutnya pelantikan Ketua Hakim Negara ini pun diisytiharkan sebagai tidak sah. Kalau tidak sah, keputusan-keputusan yang dia buat selama hari ini pun tak sah juga. Ini kena faham. Ini kita kena faham. Okey? Maknanya kira macam Ketua Hakim Negara ni dia orang anggap dia orang kebal daripada undang-undang lah. Tak boleh nak siasat lah, tapi nak apa lah Bukan. Dalam Malaysia hari ini, yang paling berkuasa dalam negara ni ialah hakim. Bukan yang di Pertuan Agong. Ni bukan saya cakap, tapi Tengku Maimun cakap. Sebab hakim, saya nak beritahu hakim kalau SPRM nak siasat, tidak ada sebarang undang-undang yang mengatakan SPRM mesti ikut protokol. Tak ada. Tetapi Ketua Hakim Negara kata mesti ikut protokol. Mesti beritahu dia dulu. Ni mana punya undang-undang ni? Ini law of the jungle. Suka-suka dia je buat undang-undang ni. Dan dalam Malaysia ni, nobody is above the law. Even the king, even the sultan, even the TYT can be charged in the special court. Boleh didakwa. Yang di Pertuan Agong, Sultan, Raja-Raja Melayu boleh didakwa di dalam mahkamah khas. Tetapi Nazlan tak boleh lagi didakwa. Maknanya mana lagi besar? Agung lagi besar ke hakim-hakim lagi besar? Jadi benda ni betul ke tak betul? Benda ni betul ke tak betul? Itu sebab saya merayu kerajaan hari ini. Betul kita nak supaya tidak dilihat, tidak ada, kita nak supaya rakyat nampak tidak ada campur tangan politik di dalam sistem perundangan, di dalam sistem kehakiman Jabatan Peguam Negara. Tetapi sedarlah, tolonglah sedar bahawa campur tangan politik tu sudah bermula zaman Mahathir, diteruskan zaman Muhyiddin dan juga zaman Ismail Sabri. Kalau tidak ada campur tangan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam membersihkan campur tangan politik sebelum ni, maka selagi itulah Badan Kehakiman di bawah telunjuk Mahathir, Jabatan Peguam Negara di bawah telunjuk Muhyiddin. Ini basic yang kita kena faham. Ini basic yang kita kena faham. Jadi selagi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak meletakkan tangan dia untuk menghentikan campur tangan politik, bebaskan dengan sebebas-bebasnya Badan Kehakiman kita, Jabatan Peguam Negara kita. Make sure tidak ada lagi legasi Tommy Thomas di dalam tu. Tidak ada lagi orang yang boleh mengikut telunjuk mana-mana ahli politik. Kena make sure benda tu dilihat bebas dan benar-benar bebas. Bukan hanya benar-benar bebas, tapi mesti dilihat bebas. Hari ini
Kalau tengok muka Tengku Maimun pun, tengok bagaimana dia naik pangkat begitu cepat, boleh potong 15 orang. Hakim yang senior daripada dia. Daripada Datuk Seri naik pergi ke Tan Sri. Tan Sri tak sampai setahun naik pula. Setahun lepas tu terus naik jadi Tun. Laju. Sebab apa? Hakim Nazlan. Hakim yang tak ada pengalaman dalam apa ni, dalam jenayah, tiba-tiba terus diberikan tempat di apa dipanggil kes yang berprofil tinggi. Lepas dia jatuh hukum ke atas Datuk Najib, dinaikkan pangkat pula pergi ke Mahkamah Rayuan. Sekejap dia naik pangkat. Kita orang ada otak, kita boleh fikir.